الله 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 يا الله 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 يا الله. Alhamdulillah, kita sambung balik kelas biasa kita pada malam-malam hari ni. Yang maghrib tadi kelas bulanan. Jadi bulan depan biasa kita pada malam-malam hari ni, Ahad kedua. Ini 12 bulan tadi kelas bulanan. Jadi bulan depan biasa kita pada bulan depan maghrib ni sambung balik Ahad kedua. Ini 12 bulan tadi kelas bulanan. Surau tadilah. Bulan depan sekali ngajar bulan maghrib ni tahun lepas Ahad kedua. 20 bulan tadi kelas bulanan 12 bulan. Surau selalu jadual ni Selasa ketiga. Isyak. Sebab maghrib saya dekat Bandar Puteri, Isyak kat Dewang. Balik Dewang Puteri tu, saya tinggal lagi satu surau. Surau Dewang ni. Surau Dewang ni bawah flat. Selasa ketiga tu memang ada 6 kelas lah itu. Kampung Medan ada 2 kelas, KKR 1 kelas. Lepas tu pukul 3.30 1 kelas dekat Shah Alam. Lepas tu maghrib 1 kelas, lepas tu Isyak 1 kelas. Selasa ketiga tu memang 6 kelas, termasuk dia orang lah. Lepas tu balik tu, pingsan dah nak cakap. Daripada Zohor tu keluar, tak balik lah. Zohor tu KKR. Lepas tu terus pergi Shah Alam. Pukul 3.30 belajar mengajar sana. 3.30 sampai asar. Sampai 4.30 sampai pukul 5 sampai asar. Lepas tu terus pergi ke Kelang pula. Tinggal lah mana-mana masjid. Duduk lah. Sekejap lihat ke apa ke. Maghrib baru mula dekat Kelang. Isyak dekat, ni lah. Rimau Perdana. Bukit Rimau. Tempat dia orang ni nama Bukit Rimau. Lama dah saya tak ngajar sana. Lama dah saya pergi sana. Okey. Sambung balik. Kita punya jadual war. Kat mana kita war? Kalau dekat ni Ustaz, dekat buku kitab, muka surat 57, baris keempat dari bawah. Tambahan bagi bahawasanya. Okey. Dia kata nombor 5 ni. Nombor 5, kenapa kita kena jaga jantung ni? Dikatakan nombor 5 ni sebagai tempat ilham. Tempat ilham bagi para malaikat. Tempat ilham bagi para malaikat. Jadi berebutlah malaikat dengan syaitan ni. Untuk apa? Untuk menaruki akan hati ni. Jadi dia tempat ilham para malaikat, dia kata. Dan tempat was-was bagi syaitan. Saya cek slide lah. Mana slide yang saya buat tu? Macam mana ukur ni? Dia ada gambar hati, ada syaitan dengan warna biru. syaitan dengan malaikat tu Ustaz. Okey. Yang ni lah. Yang jadi rebutan tu. Yang ni. Okey, kita tengok balik slide ni. After this. After ni, after this kuliah. I call you. Anak tadi nak minta tolong dia. Sekejap lagi. Okey. Ini yang dia kata ni lah. Ilham bagi para malaikat. Syaitan juga meletakkan was-was. Tambahan lagi. Bahawasanya
kesalahan jantung. Lagi sekali saya cakap, jantung ni apa yang dicakap dalam kitab ni? Jantung. Raja. Kalbun rohani. Kalbun rohani. Kalbun rohani. Kalbun rohani. Kalbun rohani, hati. Bila kata jantung, nama dia hati. Kesalahan hati itu lebih besar. Kesalahan zahir dengan hati, hatinya kan lebih besar. Sekurang-kurangnya keras ia tiada menerima pengajaran. Dan kesudahannya daripada hati ni, yang keras dia terima pengajaran ini, akibat dia membawa kepada kufur. Jadi jaga-jaga. Saya nak tulis satu perkataan sini. Ambil slide ni. Saya nak tulis perkataan ni. Hati-hati jaga hati. Ni. Hati menjaga hati. Ni perkataan ni. Jangan sampai hati mati. Jangan sampai hati mati. Nanti merana diri. Habis perkataan ini timpang betul. Jangan sampai dia mati. Nanti merana diri kita. Nanti dia buat maksiat, dia buat dosa, suruh anggota buat dosa, terus dia buat dosa. Punca dia everything, punca dia daripada sekeping hati je. Kalau kita tahu benda ni sampai ulama kata hati ni keras, bila dia keras, dia tak terima pengajaran, kebenaran. Dan dia kata boleh juga kesudahannya adalah kufur. Tidakkah engkau dengar, ulama dia kata, muka sebelah, akan firman Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini ayat yang biasa imam baca kadang lepas isyak, lepas maghrib kan. Surah Al-Baqarah ayat 34. Enggan iblis oleh iblis daripada sujud kepada Adam alaihissalam dan membesarkan diri ia. Dan jadilah ia sekalian yang kafir. Perkataan pertama, perkataan yang disebut bila Allah kata engkau kena hormat kepada Nabi Allah Adam. Dia kata apa? Aku lebih baik daripada dia. Ini perkataan iblis. Sebab tu jangan sekali-kali kita cakap, aku lebih baik daripada dia. Kenapa? Itu perkataan iblis. Aku lebih baik daripada dia. Jaga perkataan ni, jaga tu. Sebab dia tak nak sujud pada Nabi Adam, tak nak hormat dengan Nabi Adam, sebab dia rasa dia baik daripada kawan ni. Nabi Adam AS ni, dia kata dia enggan sujud, maka dia dikatakan orang yang sombong dan dikatakan jadilah ia sekalian daripada yang kafir. Bahkan minal kafirin. Rupanya sombong ni sampai akibat dia boleh kufur. Kenapa? Ulama dia kata punca dia adalah hati keras. Maka adalah takbur itu di dalam hatinya. Hati apa? Orang Manusia. Manusia. Bukanlah apa. Ini dia rujuk pada siapa ni? Iblis. Iblis. Kalau ayat ni rujuk pada iblis. Maka menyebabkan ia akan tertegah daripada sujud. Sujud pada Nabi Allah Adam. Dan akan kufur dengan Tuhannya. Wal'iyadzubillah. Sombong.
Kita rasa kita lebih baik daripada orang. Itu sifat iblis. Jangan kata saya dengan dia, saya jauh lebih baik. Jangan macam itulah. Ini perkataan iblis yang menyebabkan dia kufur. Bila dia dihalau daripada syurga, dia minta dengan Allah apa? Aku nak minta izin dengan Allah, dia kata, agar menyesatkan manusia. Dia nak sesatkan manusia sampai hari kiamat. Allah kata boleh, engkau boleh sesatkan manusia. Kecuali satu golongan, kau tak boleh sesatkan dia. Satu golongan, engkau tak boleh sesatkan dia. Orang bertakwa ke Ustaz? Apa ni? Adakah golongan ada vaksin? Bertakwa Ustaz. Bertakwa. Vaksin tak sebut. Adakah golongan ada vaksin? Orang yang ikhlas Bertakwa. Ustaz. Orang yang ikhlas, Allah kata dalam Quran. Okey. Orang yang ikhlas. Maknanya dia ikhlas, dia buat benda-benda ni kerana Allah. Engkau tak boleh kacau dia. Allah bagi jaminan. Sebab tu nak kena ikhlas. Buat ta'an ni kena ikhlas. Supaya apa? Supaya dia terlindung daripada gangguan syaitan, gangguan iblis. Okey, baca lagi. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak. Tapi yang utama ni 10 ni lah. Tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara pada 10 bab saja. Kerana yang 10 ini asal apa? Punca bagi semuanya dan lain daripada terjadi ia daripada yang 10 ini. Okey. Tengok ini. Ini yang kita katakan, yang kita namakan, dia kata ni apa ni? Kelakuan yang dicela. Ni. Kelakuan yang dicela. Apa nama dia? Mazmumah. Mazmumah. Atau dikenali juga. Nama dia sebagai, yang kita selalu sebut dalam kitab-kitab tasawuf, nama dia adalah mazmumah. Dia disebut sebagai 10 yang utama. Ini dikatakan bilangannya terlalu banyak. Tak sebut berapa. Bilangan terlalu banyak. Tetapi bila dia rangkumkan sini, rangkum apa? Himpun. Himpun. Digabungkan, dihimpunkan menjadi 10 inilah. Jadi 10 inilah. Bukan 10 je. 10 yang utama. Kita tengok contoh. Contoh dia apa? Katakanlah kita ambil satu tu. Apa satu? Dan senarai.
Sangat loba pada makan. Sangat loba. Loba ni apa? Pelahap. Peluju, pelahap, tamak. Loba ni apa? Menteka darah. Menteka darah. Itu lagi tepat. Cekik lah. Mencekik. Kau ni aku nak mencekik pula senang lah. Bukan makan, mencekik. Dia kata daripada 10 ni akan muncul sifat tak baik yang lain. Okey. Contoh dia apa? Contoh ni. Jadi rangkuman ni je, ringkasan ni, 10 ni. Contoh kalau kita pelahap makan, cuba kita bagi beberapa contoh yang lahir daripada dia, akibat dia. Penyakit. Malas solat. Okay, malas. Lama dia tak ibadat. Ya Robi. Ngantuk. Malas, ibadah. Ibadah tak ada 10 ni. Tapi dia lahir daripada mak dia ni. Dia lahir daripada sini. Mak dia nama apa? Mak dia nama sangat loba pada makanan. Sangat loba pada makanan. Pelahap ada. Lahirlah malah ibadah. Malah ibadah ni mazmumah tak? Mazmumah. Malah ibadah ni sifat terkeji ke sifat terpuji? Mazmumah. Ji. Mazmumah terkeji. Okey. Sifat terkeji. Okey, apa lagi contoh yang kita nak buktikan? Bukan mazmumah ni 10. Mazmumah ni banyak tapi dia yang paling utama 10. Apa lagi akibat daripada banyak makan? Keras? Keras hati. Hati keras. Hati kau keras pun. Bengap. Bengap. Malas ibadat. Dia. Bengap yang kau kata orang bengap. Cik aja orang. Bengap sebab makan pun dia bengap. Memang bengap pun. Pokok makan. Bebal. Takkan macam ni lah. Tak cerdik. Tu lembut sikit lah. Itu yang paling sopan lah. Banyak makan nanti tak cerdik. Sebenarnya bodoh. Tu paling faham dan faham. Dia boleh banyak makan ni. Punca penyakit. Malas ibadah, keras hati, hilang rasa sedap ibadah. Kita ambil 4 cukup lah. Hilang rasa sedap ibadah. Dia kata bimbang jatuh pada makanan yang Haram. bimbang jatuh pada makanan banyak makan yang haram atau yang Syubhah. jahat. Sekarang ni kita dah buktikan kebenaran kata kitab ni. Daripada banyak makan, kita dah dapat lahirkan 4 sifat mazmumah yang lain. Ini nombor rangkuman. Ini nombor rangkuman. Ambil contoh lagi. Loba atas berkata-kata. Ni. Pada berkata-kata. Banyak cakap lah, nak cakap. Jadi loba atas makan. Ni loba atas makan. Tadi loba atas makan. Ni loba atas kata. Jadi apa akibat ni?
Kalau betul kata ni. Silaturahim. Mengumpat. Rahim. Ah, Membawang Ustaz. Mengumpat. kita kata, Banyak dusta. Mengangin. kita kata perkataan Sayyidina Ali cukup lah. Oh. Apa kata Ali? Bercakap perkara sia-sia. Banyak kata, Banyak silap. Banyak silap. silap. Boleh masuk neraka. Okey. Silap, banyak dosa. silap, banyak Banyak dosa. silap. Banyak dosa. Banyak dosa. Banyak dosa. Banyak dosa, masuk api neraka. Masuk neraka. Banyak dosa, Masuk api neraka. masuk neraka. Masuk neraka. Ini kata-kata Ali ni. Jadi dia punya punca dekat mana? Banyak cakap. Banyak cakap. Ini tadi Tapi sebab tu kadang-kadang kita kena jadi orang yang sedikit pendiam. Ni punca dia ni. Nampak tak punca dia tu? Buruk penuh warna merah ni. Itu dikatakan banyak cakap itu dikata banyak silap. Apa lagi yang kita tak kata? Yang kita sudah belajar tu. Dusta ke Ustaz? Orang banyak cakap ni apa lagi akibat dia akan terima? menyakiti hati orang. Menyakiti orang lain. Punca keras hati juga. Saya cakap dia juga punca keras hati. Lepas tu jangan cakap banyak-banyak. Kurang-kurang cakap. Kalau dia cakap yang sia-sia, contoh, dia ada akibat juga. Dia ada akibat juga. Sekejap. Nampak slide tak? Nampak Ustaz. Okey. Nampak Ustaz. Saya pakai skrin lah. Saya tengok lah. Dukak. Saya buat kat bawah ni. Kalau dia cakap sia-sia, tertegah pada rezeki. Ni yang dalam kita kata gitulah. Jadi, kreatif juga dikatakan mazmumah. Banyak dosa juga dikatakan mazmumah. Punca daripada sangat roba pada berkata-kata. Itu yang dikata dalam kitab tu apa tu? Dia sebut dalam kitab tu. Kerana 10 ini asal bagi semua dan yang lain. Bagi semua, asal bagi yang lain. Kalau dia kata sini, marah. Kalau kita kata marah. Macam mana kita nak kata marah ni asal kepada banyak sifat mazmumah yang lain. Kalau dia kata marah, pemarah. Bila dia marah, akan lahir sifat mazmumah yang lain. Apa dia? Besar diri ke Ustaz? Bukan. Dendam. Dendam. Oh. Dendam tak marah. Timur rasa dendam. Geram tak puas hati, dendam, khianat. Macam-macam. Apa lagi timbul bila marah ni? Pemarah, jadi orang pemarah ni. Ganas. Macam-macam lah. Hasad. Macam-macam jadi. Hilang Kamalan, pertimbangan. Hilang pertimbangan. Merosakkan hubungan. merosakkan hubungan. Putus silaturahim. Jadi ini, kenapa tak mau saya gerak? Ini. Yang dua ni. Okey.
Dua ni dia beranak. Dia beranak. Apa sahaja keluar satu ni? Dua ni, dia beranak daripada marah. Dia terasa daripada marah. Okey. Jadi, dendam dengan hilang pertimbangan ni juga adalah sifat mazmumah. Sifat yang dicela. Kita kata kenapa dendam tak ada? Boleh ke dendam? Kita baca 10 Loba makanan, loba kata-kata, marah, dengki, kikir rata, kasih kemegahan, kasih dunia, besar diri, wujud riak. Kita kata dendam tak ada pun. Marah dengki tu Ustaz. Ah. Dia punya anak tu. Ah. Ini kita kata mana ada dendam ni? Dendam boleh ke? Boleh lah, dendam tak ada sini. Betul ke dendam boleh? Tak boleh. Hilang rasa sedap ibadah kat sini. Okey lah kalau ada ibadah tak apa. Malas ibadah tak ada sini. Bukan rumah-rumah. Betul ke? Dia banyak tapi dia kelaskan 10 ni je Ustaz. Tadi. Dia banyak tapi dia punya ibu-ibu ni yang melahirkan benda mazmumah lain, ulama dah susun, Imam Ghazali dah susun, Syekh Junaid dah susun. Apa? Ni. Kau hilangkan 10 ni, kau hilangkan benda lain. Kau hilangkan marah ni, kau hilangkan dendam. Kau hilangkan roba makanan ni, jangan kau berdarah, kau hilangkan malam ibadah. Lepas tu ulama dah susun untuk kita. Bila kaji Quran, bila kaji hadis, dia bagi formula. Ni 10 ni, jaga-jaga. 10 ni jaga. Kenapa? Dari sinilah timbulnya banyak lagi sifat-sifat tercela. Dulu Ustaz Hamzah Busu kan, masa tu saya ni baru kahwin. Saya belajar pada doa dengan dia dekat Kopandan. Masa tu umur saya 23. Dia kata dalam kitab, dulu masa dia belajar, guru kata apa? Sayyidina Umar itu memiliki 600 lebih sifat mahmudah. Siapa yang Ahmad? Sayyidina Abu Bakar. Dia memiliki 600 lebih sifat mahmudah. Kelakuan yang dipuji. Kalau kita tengok kitab, mahmudah ada berapa? 10. 10 je. Betul tak? Ya, Jadi sama juga macam ni. Daripada 10 itu, lahirlah mahmudah-mahmudah yang lain. Okey. Boleh faham ke tidak? Ustaz, insyaAllah Ustaz. Boleh faham. Atau nak kena pergi tepi laut belajar apa faham. Okey. Itu memang kena pergi Ustaz. Bukan kalau nak pergi tepi laut, memang kena pergi. Nanti kita buat bengkel solat lah praktikal. Ada dah minta Ustaz, dia WhatsApp saya direct. Tempatnya tak ada nak buat kat mana kan? Surau tak boleh masuk, masjid tak boleh masuk. Mesti boleh, insyaAllah. Kalau tempat boleh buat, jaga SOP lah. InsyaAllah. Kalau ada orang kenal boleh, kalau datang. Cari tempat yang sesuai. Pakat lah nak pergi kita bayar sewa bilik tu ke, dewan tu ke, kalau dia bagi lah. Ini dibenarkan, kita buat. Kita tak belajar teori. Kita belajar gerakan solat. Kita tunjuk satu-satu gerak macam ni, gerak macam ni, mata macam ni, tangan macam ni, jari macam ni. Lepas tu kita ulang sekali. Gerak macam ni, cara duduk macam ni. Kalau saya nampak tempat boleh buat. Bila saya buat praktikal solat, macam tadi kan. Bagi tadi saya buat kat hotel, saya nampak macam solat, ada orang kenal boleh kalau datang. Cari tempat yang sesuai. Kalau kat rumah ni terhad juga. Kalau saya nampak tempat boleh buat. Boleh lah. Jaga itu solat. Macam tadi kan. Turun bawah, turun naik atas, turun bawah. Boleh lah. Saya nampak macam solat. Tapi yang bagus ni kita tengok cara live. Tanpa laptop, tanpa handphone, kita tengok, datang tengok. Tu lagi mudah faham lah. InsyaAllah ada niat, ada hasrat
InsyaAllah. Nanti kita boleh buat. Okey. Kawan nak tanya apa kawan? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya pendapat Ustaz lah. Ada orang kata orang yang pemarah ni dari segi psikologi ni kita tak cukup kasih sayang. I don't know. Maybe. One of the One of the reason, maybe. Salah satu sebab. Tapi entahlah, ya ke? Ada kaunselor dalam ni? Tak juga Ustaz. Mungkin Tak juga. ada dalam sebab sejarah lain. hidup masa kecil Ustaz. Mungkin juga. Mungkin juga. Tapi dia sebenarnya hati lah. Dia sebenarnya kat hati. Dia kat hati. Lalu orang pemarah ni selalunya, cuba tengok selalu tak semayang. Atau dia semayang dalam keadaan yang kelang kabut lah. Kurang ajaran agama. Mungkin juga. Dan ada juga orang semayang. Dekat surau dia tak marah orang. Dia balik rumah dia disinga. Ada Ustaz. Ada juga. Ada Ustaz depan orang very polite. Kalau kat rumah Saya biasa dengar pengaduan ni. Jadi Dia kata Ustaz, suami saya pakai serban. Suami saya ahli surau. Suami saya JK surau. Dekat luar dia tak pernah nak marah-marah orang. Tapi dekat rumah, dia ambil ikan, saya lambat masak, dia buang dalam tong. Saya pernah dengar pengaduan ni semua. Dia buang ikan dalam tong sebab dia marah isteri dia lambat masak. Anak-anak takut dengan dia. Tapi dengan orang lain dia very polite. Ni soalan dia, kenapa? Mungkin dia nak tengok orang dia nak tengok orang luar tengok dia baik. Mungkin. Mungkin itu juga. Dia mungkin nak disanjung atas kebaikan dia. Wallahualam lah, dia tak tahulah. Ni pemarah ni dia tak boleh nasihat dengan lidah. Dia kena hantar zikir dekat hati dia. Dia kena hantar zikir dekat hati dia. Baca Ya Latif berapa kali? Saya dah cakap ke? 70 kali. Bukan. Itu yang patah. 1000. Ya Latif. 500. Saya dah cakap dulu lah. 1014 kali. Kan. Ada bagi orang. 280 something. 16,646. Saya cakap dulu ni. Dah. Tak jumpa nota. Tak jumpa nota. Ustaz dalam 3 hari tu duk bagi tu je. Ya. Ilmu tu tak ada dekat sudur. Masih dekat sutur. Masih dekat Bismillah 768 kali. 786 kali ke 68? 68. 768. Itu baca hati itu lembu hati. 786. Bukan 786 tu Ustaz. 786. 786. Macam kat mama. Itu baca pada air. Kalau pada makanan, berapa kali? 1000 bismillah. 1000 kali. Itu nak lembutkan hati. Nak lembutkan hati. Pemarah ni dia ada 2 kaedah lah. Kalau pondok, ustaz pondok Naratiwat tu, siapa nama dia? Dia kata, baca apa? Istighfar 40 malam berturut-turut. 40 malam berturut. Pada jumlah berapa? Allah, saya ingat benda ni. Nanti ada tanya orang saya, mungkin dia ingat. Baca 40 malam berturut-turut. Baca istighfar. Benda tak boleh miss. 40 malam berturut. Bilangan saya lupa apa. Kalau guru pondok tu dia ajar gitu. Banyak persoalan yang saya dengar orang mengadu, macam mana nak hilangkan anak yang pemarah. Ini banyak soalan. Macam mana nak hilangkan anak yang pemarah, macam mana nak hilangkan Suami yang pemarah, macam mana nak hilangkan isteri yang marah. Ini soalan ni banyak lah. Suami saya tak pernah marah tu, saya tak tahu tu ayat apa.
Allah. Apa cakap tu? Tak nampak muka. Bidadari syurga kan? Oh, ya ke? Hari ni. Kak Soleha. Itulah yang itu yang dia tak tahu nak baca apa tu. Dulu abang cakap ngaji apa ni? Berapa tu? Yang guru pondok nanti batu kata 40 hari tu apa? Itu yang saya tak ingat tu sebab suami saya tak pemarah. Saya tak amal tu. Tak apa, tak apa. Tapi ilmu tu catat dulu kan? Catat kan? Ingat tak? Saya memang jangan marah. Tanyalah anak-anak saya. Saya tu tak pernah marah. Saya fikir saya nak marah nak buat apa. Tapi saya nasihat, saya nasihat. Tapi saya jangan marah. Tanya rumah saya jangan marah. Saya lebih, tapi kalau benda serius, saya cakap, benda ni serius. Ustaz, yang Ustaz bagi tahu suruh baca 40 hari 1000 alfil tu, itu baca pada manisan. kita tak ni yang Ustaz cakap berdoa tu kan, ya Allah kau lembutkanlah hati anak-anak tu. Oh, itu baca ni. Ya Hadi. Ustaz cakap sini ada baca dalam 40 hari 1000 alfil. Ada saya catat. Alfil Lepas tu untuk manisan tu alfil juga 170 kali. Tu Alfil yang 170 kali kan? Kalau yang bagi manisan atau baca pada minyak wangi kan? pada minyak wangi. Yang kalau dia ni sesat dalam petunjuk, kita baca Ya Hadi. Ha alif, ha bulat, dal ya. Itu baca 20,000. 20,000 kali. Dan pada setiap 10,000 itu berdoa, Ya Allah, Engkau berilah petunjuk dan lembutkan hati nama orang. Inna Allah ala kulli syai'in Qadir. Baca tu. Okay. Ini semua saya dah bagi dulu. Dah banyak kali bagi dah. Dah bagi. Tapi memang banyak soalan tentang pemarah ni lah. Dia pemarah ni dia tak boleh cara fizikal lagi dah. Dia kena gunakan senjata malam. Ustaz, kalau tak keberatan nanti ulang balik je Ustaz lah. Yang semua tip-tip tu bukan kelas ni lah, kemudian lah. Ya, betul juga. Kita orang baru. Ramai orang tak tahu. Ramai yang adik saya tu. Baru. InsyaAllah. Sebab masa Ustaz buat yang tu, Ustaz tak tulis yang tu. Jadi, Ya, tak boleh. Masa yang Ustaz bagi ni masa muhimah. Masa muhimah. betul. Banyak kelas muhimah. Betul. InsyaAllah lah satu hari Ustaz kalau tak keberatan lah. InsyaAllah. Allah itu dia baik. Dia baik. Kita jangan pemarah. Kita usahakan jangan pemarah. Nanti Allah bagi kita pasangan kita tak pemarah. Kita jangan pemarah. Nanti Allah dia tak bagi pasangan kita marah. Dia marah ke dia apa ke, hati dia di bawah tangan Allah. Bawah kuasa Allah. Jadi yang boleh lembutkan hati dia ni Allah je. Anak nasihat, anak kena marah. Cakap dengan mak mertua dia marah kadang. Lahirkan sebab. Supaya dia lembut hati. Satu doa, satu bagi makan, satu bergaul baik dengan dia. Cuba bergaul baik dengan dia lah. Dan dalam pada tu, kena ada kesabaran yang tinggi. InsyaAllah. Saya dah tengok ada orang buat dah berjaya. Dah berjaya. Jangan putus asa lah. Anggaplah bila sekali dia marah tu adalah penghapus dosa kita. Memang dia buat dia salah, ada dosa satu hal. Tapi bila kita rasa sedih, dia hapus dosa kita. Cakap dengan hati kita dulu mungkin kita suka marah orang. Dan Allah nak hapuskan dosa kita marah orang. Orang yang kita marah tu dah mati, tak sempat minta maaf. Guru kata mungkin dengan rahmat dia maafkan kita, dia jadikan pasangan kita marah kita. Okey. Sangat loba atas makanan
sangat loba atau berkata-kata, marah, dengki, kikir dan kasih akan harta. Kikir dan kasih akan harta ni satu perkataan aja. Apa dia? Kedekut. Bakhil. Kedekut. Bakhil. Haji Bakil. Haji Bakhil. Sayang duit. Kikir. Kedekut. 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 Kamu minta lah apa saja asalkan jangan duit. Itu dia. Nabi, siapa datang Nabi? Orang datang minta sumbangan kalau kamu cik, tu demam. Itu Nabi disindir. Cerita dia banyak pengajaran Ustaz. Dia kedekut ni bukan haji je, tak haji pun ramai kedekut. Cuma kebetulan cerita tu haji lah. Lepas tu ada perkataan Haji Wahil. Orang tak haji pun ramai Wahil juga. Kedekut. Dulu ada satu cerita kan. Cerita ni kita ambil pengajaran lah. Ada orang masuk hospital. Dia tanya katil ni satu hari berapa. Lepas tu nurse dia kata, satu hari RM80. Duit watt. Usaha kerajaan kan. RM18 ke RM8? Lepas tu dia kata kalau saya tidur kat bawah boleh tak? Kurang tak charge? Dia kata gitu tau. Katil. Rupanya dia semak, dia ni bukan cari duit. Dia ni orang kaya. Kalau itu nama dia bakhil. Kira tak kena tempat. Dan ada juga cerita daripada pihak hospital. Hingga dia kata, satu hari RM8 buat ni. Tapi bila dia mungkin tak tahulah buat ni berapa kan. Tapi dia agak-agak lah. Sekali keluar, RM13 lagi. Beza RM5. Dia datang bawa bil tu, dia kejar dia suruh kat hospital. Lepas tu bila mereka siasat, pakcik ni bukan orang miskin. Yang buat itulah malu korang. Malu korang. RM5 beza dan dia bukan orang miskin. Apalah sangat RM5. Apalah sangat RM5. Lepas tu dia katakan, kikir ni, daripada kikir ni, dia katakan apa? Akan datanglah macam-macam penyakit lain. Jangan ada sifat kikir lah. Kita sebab tu nak hilangkan sifat kikir ni, kita kena rajin memberi lah. Hari-hari pergi masjid, masuk dalam tabung. RM3, RM2, hari-hari buat. Tukar dia kecil. Kalau boleh pergi bank. Bawa 300, okey saya nak tukar RM1. Masuk datang RM5, RM5, RM3, RM5, RM3, RM5. Biasakan. Supaya hilang, kasihkan harta. Kita dapat durian 3 biji. Kita nak makan sebiji je. Kita ambil yang paling best. Katakanlah orang bagi kita musang king, orang bagi kita durian kampung, orang bagi kita IOI. Kita nak sebiji je. Yang terbaik, musang king bagi orang. Tapi kena mujahadah. Allah, musang king ada bagi orang. Orang bagi pulasan. Ada besar, ada kecil. Betul tak? Kita nak bagi kat orang. Kita ambil yang besar-besar bagi orang. Besar. Yang kecil dia makan. Kenapa? Bagi orang yang terbaik. Itu baru nama menyumbang. Ini dah kemek-kemek. Dah beri air dia bagi orang. Buat apa? Abai macam tu kan. Tak elok. Betul tak? Bagi orang yang baik. Allah ganti yang risau. Allah tak ganti dengan pulasan, Allah tak gantikan rebutan, Allah ganti yang kesihatan. Bagi tahu. Betul tak? Allah tak gantikan duit, Allah gantikan dengan pasangan yang berubah. Amin. Betul? Allah boleh buat ke tu? Allah mudahnya Allah nak buat. Lepas tu yang kedekut. Yang kedekut. Kedekut ni ada, dia disebut sebagai sifat yang terkeji. Nanti kita belajar ni, nanti. Kedekut ni macam apa? Ini akan ada 10 bab. Satu. Kasih akan kemegahan. Ini kita baca lagi nanti. Kasih akan dunia.
Apa tanda kasih dunia? Ada cerita dalam kitab nanti. Membesarkan diri. Maknanya rasa diri hebat. Itu membesarkan diri. Ujub, rasa heran dengan diri. Rasa, dahsyat juga aku ni boleh mengaji sampai pukul 10. Itu nama dia ujub. Dahsyat juga aku boleh ngaji sampai pukul 10. Tadi pagi baca kitab Zaman Penuntut. Tengah hari tadi dengan apa Terengganu mengaji lagi. Maghrib tadi baca kitab dengan surau Rimau Perdana. Isyak ni belajar lagi. Wah. Hebat ni. Hebatnya aku. Alhamdulillah. Besok minyak motor habis tak payah isi ni. Jadi wali aku. Isi air di jalan. Cuba. Cuba isi air jalan. Tengok. Tak jahanam motor jalan. Rasa dia hebat. Ni bahaya tau ni. Pergi office tanya. Korang ni PKP ni tak ada belajar online lah. Malah lah. Ni kerja ni pun dah malas. Dan dia kata, hebat aku 4 jam belajar sehari. Ini nama ujub. Patutnya macam mana? Dengar orang tak belajar, kita belajar 4 jam sehari. Patutnya kita dah rasa apa? Alhamdulillah. Allah pilih aku nak belajar. Kalau tidak Kau pilih aku nak belajar, ya Allah. Kau pilih aku nak belajar, ya Allah. Kau pilih aku nak belajar 4 jam sehari. Kau pilih aku nyari duduk taman syurga 4 jam sehari. Allah pilih tau. Allah nak pilih, dia pilih lah. Allah pilih Ustaz. Siapa kat tangan ni? Suhaila Said. Nak tanya apa? Suhaila? Tak ada. Ni pakai 2 mouse ni. Kadang-kadang lupa mouse mana. Okey. Jadi inilah riak 10 sifat mazmumah. Kita dah cakap tadi kan? Bila mazmumah ni masih di hati, apa akibat nombor 1? Tak bahagia. Tak bahagia. Tak bahagia tau. Ada duit pun tak bahagia. Ada lebih lagi, tak ada duit. Ada harta pun tak bahagia. Kenapa aku ni duit banyak, harta banyak? Kenapa tak bahagia? Ni kan ni, 10 ni ada mati. Sebab tu nak kena buang 10 ni. Okey, tengok kitab. Hendaklah bersungguh-sungguh. Maksudnya apa? Bukan main-main. Bukan main-main. Mesti sungguh-sungguh. Engkau membersihkan. Kita tulis apa? Menghiasi. Alah tu. Dulu masa ngaji, guru kata membersihkan. Takkan nak menghiasi dia bersihkan kecelakaan. Dia salah tulis. Membersihkan. Hendaklah kau sungguh-sungguh. Don't play. Sungguh-sungguh tau. Hilang sifat marah, sungguh. Macam mana? Nak belajar. Dalam ni di sisi satu. Macam mana ubat dia? Kalau ada rasa pemarah, macam mana ubat dia? Ada rasa dengki, macam mana ubat dia? Kita akan harta, apa ubat dia? Nak kena ingat apa? Nak kena belajar apa? Nak kena tahu apa? Supaya kita dikatakan bersungguh-sungguh. Nak sungguh-sungguh macam mana? Tarikh pun tak faham. Apa tak ada dengki? Tak faham. Bila tarikh pun tak faham, mana tahu dengki ada kita? Makanan macam mana yang dikatakan tak roba? Makan cara macam mana yang dikatakan tidak roba? Tak tahu. Tak belajar. Macam mana nak buang? Kita sendiri tak tahu yang penyakit ni kita ada. Riak macam mana? Entah macam mana riak ni. Apa tanda orang itu kasih akan dunia? Tak tahu.
nak buang macam mana. Tak tahulah hati ada benda tu. Dan dalam kitab ni nanti, dia akan kata, ini penyakit dia, 10, ini ubat dia, makan, dia akan buang. Kalau kita tak tahu kita kencing manis, macam mana kita nak ambil ubat kencing manis? Kita pun tak tahu kencing manis. Betul tak? Kalau kita tak tahu kita jahil, macam mana nak belajar agama? Kita pun tak tahu kita jahil. Lepas tu nak kita tahu ni, simptom-simptom dia macam mana. Dah tahu, sungguh-sungguh engkau jangan main-main. Sungguh-sungguh. Membersihkan jantung, kalbu rohani ni, hati ni, daripada sifat kecelaan ini. Mana? Yang 10 ni. Nescaya. Pastilah. Tu nescaya. Engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Mana tahu? Dalil. Apa dalil? Seperti firman Allah Ta'ala, Qad aflaha man zakkaha. Yang kita baca ni. Sesungguhnya dapat kemenangan mereka yang membereskannya. Artinya membersihkan hatinya daripada kelakuan yang dilarang. Allah kata dia dapat kemenangan. Kat dunia dia menang, hati dia tenang. Kat akhirat dia menang, dia dapat syurga. Tapi tanda penyakit pun tak kenal, nama penyakit pun tak reti, macam mana nak menang? Betul tak? Nanti besok kita sambung. Kalau ada masa lagi kita terus masuk. Sambung kita habiskan dulu. Lepas tu kita belajar fiqah. Lepas tu belajar tauhid. Lepas tu masuk balik sambung. Bab yang pertama menyatakan sangat loba atas makanan. Baru nak kena penyakit. Dalam tu ada ubat dia. Okey. Tanya soalan. Soalan? Sekejap, saya tengok. Terus tanya, siapa tanya? Ustaz. Ustaz punya kotak yang perkataan marah tu. Dan juga kotak yang perkataan sangat loba pada berkata-kata tu. Patutnya arrow keluar daripada 10 yang utama tu tak Ustaz? Sangat loba pada makanan adalah yang pertama. Yang kedua sangat loba pada berkata-kata. Boleh juga. Ini. Yang marah tu yang ketiga. Boleh juga. Ini. Gitulah. Okay, thank you. Jadi kita buatkan warna lain lah, kita boleh faham. 10 yang utama ni gini. Ini gini. Daripada ni dia lahir 4 ni. Ni contoh ni, sebenarnya 4 banyak. 4 ni. Daripada sini kita contoh ni, dia lahir 3. Banyak lagi sebenarnya yang nak sebut. Ini contoh. Daripada sini dia lahir 2. Itu nak membenarkan apa? Membenarkan dia kata sifat mazmumah ni banyak. Tapi semuanya terangkum daripada 10 perkara. Yang kita sebut ni lah 10 ni. Besok hari apa? Isnin. Isnin Ustaz. Maghrib kita baca ayat walat. Isyak kita sambung ni, kita nak habiskan bab ni. Kita baca apa? At-tuhuru syatrul iman. Tak ada situ InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Okey. Besok pagi kita baca apa? Muhimah. Besok tengah hari kita baca apa? Fiqah. Ramai penuntut. Rukun solat. Yang ke berapa? Ke-6? Ke-5?
Ha. Kiam. Saya tak ingat. Besok maghrib kita baca ayat wadat. Besok isyak kita baca penawar bagi hati. Wah, korang ni macam budak pondok lah. Satu hari 4 kitab lah. Oh. Dia budak bandar Ustaz, bukan budak pondok. Macam budak pondok lah. Satu hari 4 kitab bagi ngaji. Kalau tak pandai juga, saya tak tahulah. Satu hari cukup lah. Muhimah ada, jadi suami isteri yang taat. Fiqah ada, betulkan semayang. Tinggal kelas rasa rugi. Tasawuf ada, oi. Kalau tak jadi orang baik lah, tak tahu cakap apa lagi lah. Okey. Wali Ustaz. Kau tak jadi wali tak tahu lah. Tak nak jadi wali. InsyaAllah. Ya je lah. Terus belajar lah. Terus belajar. Jangan putus asa. InsyaAllah. Bagi kita macam-macam. Yang kita tak perasan kadang-kadang. Tiba kita boleh berharap dengan Allah. Tiba kita boleh berubah. Tiba kita rasa tak nak macam lagi lah. Itulah hasil asbab yang Allah izinkan berlaku pada kita. Setelah kita memperlihatkan kesungguhan kita. Jangan risau. Jangan putus asa. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya qarib ya aziz khalisna min al-waba. Ya Allah al-aman 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 ya jabbar ya ghafar. Ya Sattar khalisna min al-waba. Ya Allah al-aman al-aman al-aman. Ya Aziz la yudhab. Ya Qayyum la yanam. Khalisna min al-waba. Ya Allah. Al-aman al-aman al-aman. Ya Zal ni'mati sabirah wa ya Zal karamati zahirah. Ya Zal hujjatil balighah. Khalisna min al-waba. Ya Allah. Al-aman al-aman al-aman. Ya Qaimun la yazul. Wa ya alimun la yansa. Ya baqi la yafna. Khalisna min al-waba. Ya Allah al-aman al-aman al-aman. Ya Hayyul la yamut. Ya Samadu la yat'am, Ya Ghani la yaqtakir, khalisna min al-waba. Ya Allah al-aman al-aman al-aman. Ya Arhamu min kulli rahim. Ya A'lamu min kulli alim. Ya Ahkamu min kulli hakim. Ya Akramu min kulli karim. Ya A'zamu min kulli alim. Ya Aqdamu min kulli qadim. Khalisna min al-waba. Ya Allah al-aman al-aman al-aman. Ya man huwa fi sultanihi qawi. Ya man huwa fi dhatihi qawi. Ya man huwa fi izi latif. Ya man huwa fi lutfi syarif. Ya man huwa fi mulki wani. Khalisna min al-waba. Ya Allah al-aman al-aman al-aman. Ya man ilahi yahrubul asun. Ya man ilahi yatawakkalul mutawakkilun. Ya man ilahi yalja'ul laji'un. Ya man ilahi yawza'ul mudhibun. Khalisna min al-waba. Ya Allah al-aman al-aman al-aman. Ya Allah as'aluka bi asma'ika ya alim ya daim ya hakim ya sabur ya wadud. Ya Afu, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Kudus, Ya Ghayyur, Ya Qayyum, khalisna min al-waba. Ya Allah al-aman al-aman al-aman. Ya Sami', Ya Badi', Ya Rafi', Ya Wasi', Ya Hafiz, Ya Mukid, Ya Mujib, khalisna min al-waba. Ya Allah al-aman al-aman al-aman. Ya Khaliqan Nur, Ya Nur, Ya Nur qabla kulli nur, Ya Nur ba'da kulli nur, Ya Nur fawqa kulli nur, Ya Nur kullu nur. Khalisna min al-waba. Ya Allah al-aman al-aman al-aman. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khalisna min al-waba. Ya Allah al-aman al-aman al-aman. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf, pasti banyak kurangan. InsyaAllah jumpa besok pagi jam 8. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله